Ini kalau Sir, password meeting sir ada sir. Sebab ramai yang tak boleh nak masuk. Masuk Sebab meeting. dia guna laptop sir. Bila guna laptop dia minta apa ni password meeting. Ha. Ya. Sebab kalau yang guna phone yang terus bila tekan link tu dah terus masuk sir. Tapi bila guna laptop dia masuk permission dulu. Dia masih minta password. Cuba tengok sekarang. Saya dah hantar message. Korang tengok. Dah boleh ke? Okey, kita dah ada kita punya presenter, kita dah bersedia hari ni. Alright. So saya nak ingatkan pada rakan-rakan kita yang baru join, sila mutekan anda punya mic anda. Okey. Dan sekiranya anda nak keluar dan sebagainya, juga sila matikan anda punya sound level yang ada ya. Okey. So dikendaki telefon-telefon juga diletakkan pada mode penerbangan bagi memastikan kelancaran program. Alright. So pada hari ini kita sangat berbesar hati kerana kita dapat bersama dengan seorang expatriate, kiranya someone who is working in Saudi Arabia tapi rakyat Malaysia. Okay, and he happens to be working in the field of transportation. Okay,
So as the poster you have seen just now, Mr. Faisal is definitely someone that is prominent in this field. I've been with him. He was my senior, still is. Okay, and I'm very happy to have him to share his experiences, his knowledge, and most of all, if we can get something out of his discussion for today, I'll be glad that that be something wonderful and useful to you all. Okay. Without much further ado, I would like to introduce you, Mr. Ahmad Faisal. Sir, you may have the floor. You may start presenting. Mr. Faisal, your sound is muted. Masih tak ada voice. Voice tak ada lagi. Okay. For the time being, kita minta juga supaya ahli-ahli sekalian tidak onkan gambar anda. Satu, kita takut load ke atas video nanti tak mampu di-handle oleh server UMT. Jadi kita minta dulu yang mana kecuali presenter saja yang akan online gambarnya setelah keluar. Pada yang lain kita minta switch off dulu you punya kamera. Okay. Nanti di akhir sesi we will have a photograph session, so we'll have the whole group for the picture session. So kita dah ada 155 ahli untuk petang ni. Cuma sekarang ni kita nak experience technical issue daripada belah Arab Saudi. Encik Faisal masih lagi tak ada suara. Okay. Okay, dengar tak? Dah dengar. Kau dengar juga? Clear. Dah. Okay. Boleh. Okay, dengar. Dengar. Dengar tak? Okay. Dengar Alright. Clear ke tak clear? Very clear. Clear Okay, go ahead. Sekejap pelik lah. Pasal saya punya apa ni wireless speaker tak dapat tak? Clear, we can hear. Can you hear me Okay, no problem. Okay, alright. Okay. Clear Yes. Okay. Dapat tak saya punya ni? Okay, clear. Very clear. Record Boleh nampak, ya. Okay. Cuma kena besarkan sikit lah. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Faisal kalau nampak ni. Kali saya as a consultant untuk Mekah Audit Transport Program fasa 1.
di company saya Sistra Saudi Arabia. And already been here for 7 years pengalaman saya. Both as a regulator, Menteri Kerajaan, and also sebagai operator dululah. Last di Malaysia saya di SPAD sebagai pengawal darat. And then my last job di Malaysia tu lepas saya Pak Project Manager untuk Greater Kuala Lumpur Bus Network Revamp, Bus Content Information, Bus Rapid Transit. So pengalaman saya Bus Rapid Transit dah buatkan saya ke Mekah, ataupun buatkan laluan bas di sini ni. Okey, pengalaman saya ex-Pasarana, Rapid Care dan juga Intraputa. Okay, saya adalah CIT, Central Transport. Memang bidang saya pengangkutan. Okay, ni my kata information. So, I nak mula dulu di Malaysia. Usually kalau saya nak present ni motor pengalaman saya. And that is benda yang macam I can relate to. Dan it's good for you untuk dapatkan information lah. Okay. So I put first, I put as Malaysian chapter. Okay. Ni adalah pengetahuan awam di Malaysia dulu. Di Kuala Lumpur. Sorry. Okay, nampak kan? Dulu nampak pengetahuan awam ni nampak dia terlampau, we call it as radial line. Radial line maknanya semua tumpu kepada bandaraya saja. Dan dia ni just one way saja. Contohnya Shah Alam ke apa ni? Ke Kuala Lumpur. Walaupun Shah Alam Puchong tu dekat tapi tidak ada sambungan Shah Alam ke Puchong kena pada Pemian. Itu adalah dulu we call it traditional bus network. So masa kami di awal-awal di RPKL tu kita buatkan satu perancangan untuk improve angkutan awam. Inilah kalau ada konsep ni one of the konsep ni hub and spoke. Hub and spoke adalah konsep di mana kita ada laluan utama dan juga laluan feeder. That's why sejak now we can see macam sampai ke Kuala Lumpur we naik apa ni MRT ke LRT stesen dia ada feeder bus. Itulah maksud dia feeder bus. Inilah dulu kita memperkenalkan sistem local shuttle. Feeder bus. Nampak sini kita ada city tramline, city shuttle dan juga express. Ini adalah perancangan masa kita membuat apa ni Kuala Lumpur punya pengangkutan awam. Usually bus Okey. Dulu kita pecah saya kita ni sebab ni akan relate ke apa nanti kami akan buat Ini ada pada awal-awal 2005. 2010 kita pecahkan Kuala Lumpur ni kepada 6 kawasan. Nampak area 1, area 2, area 3, area 4. Dan lepas ni you akan nampak area ni kita pecahkan lagi supaya dia cover more area dan kita boleh bagikan pengumuman yang lebih bagus. Then we highlight what is transport. Ni artinya di Terengganu pun nanti masalah pengumuman memang ada sebab di Terengganu rasa kurang pengumuman awam. That's a problem. And this we call it public transport problem. Di contoh di Kuala Lumpur, that's why kita ada buat satu inisiatif pada 2009. Sebelum tu nampaknya kita kalau pengumuman awam ni we call it as model share, model split atau model share. Mana how many percent yang gunakan pengumuman awam, how many percent yang gunakan kenal sendiri. Pada 2008 nampak time tu kita dah jatuh 36% hingga 22 kita dah jatuh lagi turun dah 22 Of course gunaan orang kita terlampau bergantung sangat kepada kenderaan persendirian. Itu dulu kita punya perancangan dulu adalah we call it the daily grid hari-hari akan sangkut pengangkutan tak cukup. Yang nampak dulu train line pun memang padat. Waktu puncak bahasa ingat lagi dulu saya pun naik KTM ni nak ke KL masa duduk di Petaling Jaya. Kadang-kadang waktu puncak ni memang kadang kena pukul 3-4 tiba train. Tapi masalahnya train KTM ni lambat. And half an hour. So you lepas satu train tu memang lambat lah. Nak masuk kerja. Tu perancangan dulu kita ada perancangan untuk naikkan model share. Tu you understand what model share ni adalah kita untuk melebihkan wang menggunakan public transport. Pengangkutan awam. Okay. So saya highlightkan apa dulu kita ada buat perancangan untuk improvekan pengangkutan awam. Transportation improvement. Okay. Salah satu dulu adalah fragmentation of regulatory. Sebelum ada SPAD dulu,
Semua agensi kerajaan ni dia silo. Mana silo dia adalah berdiri sendiri saja. Dari Malaysia MOF dia pegang duit. Tapi KP dia jaga pas sahaja. MOT dia pegang lesen tetapi. Apa Housing Development, Ministry of Tourism, semua ni orang kata even and EPU semua ni tidak berkait. Masing-masing ada masing-masing ada orang kata sepian-sepian pengetahuan awam. Tapi tidak dia mengcoverkan semua sekali. Itu ditubuhkan Suruhanjaya Pengetahuan Awam Darat. Tapi sekarang ni dah jadi APAD. I kena pakai spek ni. Spek lah sekarang APAD. So you can understand apa spek yang dimulakan untuk merangkumkan semua sekali sebab very critical sebab dulu MOT menjaga akta kereta api. LPKP menjaga akta kenderaan pengangkutan awam, maknanya bas, lori apa semua tu tidak integrate. Bila SPAD semua akta ada di bawah satu bumbung Akta Suruhanjaya Pengetahuan Awam Darat SPAD. So pengangkutan awam senang untuk orang kata ni di plan lah. That's why kita ada masuk plan untuk pengangkutan awam khas. Dulu tidak dapat. Berbeza-beza agensi. So aspirasi dulu pengangkutan awam kita ada 3 utama tentu kita ada GTP. Transformation Program. Tentu kita nak ubah, nak cuba improve keperkhidmatan. Itulah GTP. Kita ada Greater Kuala Lumpur. Ni nak untuk connectivity untuk Kuala Lumpur. Economy Transformation Program dan juga kita ada 10 National Plan. Sekarang ni dah masuk 11 National Plan. Dan dulu masa saya plan itu 10 National Plan. Adalah ini yang akan dibuat oleh SPEC lah atas dia orang punya polisi, dia orang punya regulation. Okay. Dia buat policy and planning, dia buat regulation, Air Force pun buat dia sendiri. Dia akan buat research, social project. Saya buat research project that time, and consumer relation. On the part of public transport, saya pun part of the elite of largest transportation MRT. Saya part of the technical people dalam tu. So inilah SPD dulu Okay, that's highlight ni masa kita GTP1 apa yang kita buat untuk improvement. First pada bus inisiatif. Inilah kita ada dulu cadang buat BRT. BRT adalah bus rapid transit nampak sekarang ni even di Saudi pun sekarang ni bas pun dah nampak diimprovekan. Saya di Mekah kita ada bas, di Riyadh pun paling mungkin di Madinah pun kena naikkan servis bas. Sebabkan orang kata walaupun kita kaya sini di Saudi ni tapi rail tak semua tempat boleh buat rail. Satu adalah jajaran, satu adalah tentang how many people use it yang akan gunakan pengetahuan ni. Kita ada rail initiative, rail, dan tu kita improvekan rail. Kita tambahkan coach monorail, kita tambahkan new coach KTM, even LRT pun kita ada buat penambahan, even right pun ada MRT. So kita improvement dari kat situ. Just a growth through, kalau boleh tengok dia adalah kita punya rail project daripada 1995 hingga 2017. Pembahasan daripada 1998 kita menang Commonwealth Game, memang kita tidak ada nothing improvement public transport until 2020 2010. Lepas tu barulah ada improvement LRT 3, MRT 1, 2, 3 from there. Sebelum tu kita terlampau silo, kita senyap after 1998. Itu kebanyakan orang lebih ramai naik kendaraan sendiri public transport. Dan bila kata public transport, satulah you perlu ada integration. You perlu ada hub. Hub adalah kalau sini mesti di Kuala Lumpur kita bagi enten high bandar HMB. Kalau pelajaran you kena tahu hub je apanya integration adalah di maritime adalah port lah. This where you buatkan as punya hub. And network initiative last kami adalah kita membesarkan rangkaian pengetahuan awam tu. Ini projek saya directly, bus improvement dan GTP dalam program.
Yang kita buat adalah kita revamp. Kita revamp ni adalah kita kelas sikit. Kuala Lumpur ni kita buat revamp because of tadi yang kita pasal kita daripada mula-mula tu Kuala Lumpur punya line dan kita pecah kepada 6 kawasan dan kita improvekan. Pecahkan Kuala Lumpur ni kepada kita panggil right now as koridor. Kita ada 8 koridor. Nampak tu Jalan Ipoh, Jalan Pahang, Ampang, Ceras, Sungai Bersih. Kita nampak map pun agak macam trend punya map lah dari ini bas laluan. Kita ada dulu sini dekat 160 lebih laluan, lebih kurang 1000 lebih perkhidmatan bas lah. Termasuk semua lah. Saya akan cerita apa yang terlibat. Dengan sesuai kita panggilkan kepada koridor dan sektor. Kan? Siapa pernah ke Kuala Lumpur tu mungkin tahulah mana Jalan Ampang di mana, Jalan Pahang di mana, Ampang di mana, Ceras di mana, Shah Alam, semua tu nampak pecah pada 8 kawasan. Dan kawasan pun kira sektor lah. What is mean by sektor mana sekarang ni macam contoh kita ambil Lebuh Persatuan ramai orang tahu situ. PJ sektor satu khas PJ. Bagi kita akan buat laluan bas tu berpandukan pada nombor area dia. Subang Jaya, Shah Alam, Melayu Subang, Kelang. So benda-benda ni nampak. Dan nampak pun dan who the operator in that area. Pecahkan operator dengan kawasan. Inilah saya highlightkan 48, 11. Tetapi malangnya selepas saya keluar dan juga selepas COVID banyak operator-operator ni tidak dapat orang kata ni sustain. And so ada yang run out daripada 48, 11 ni dia tinggal 1, 2, 3, 4 sahaja daripada ni 12 ni. Dan bila buat revamp dia nampak why kita buat revamp adalah win-win situation. Yang nampak operator mampu untuk beli bas baru. Itu important Kita nak buat ini supaya operator sendiri dapat because of dia dah ada satu kawasan khas mampu untuk menambah dan improvekan dunia perkhidmatan. Kalau tidak, RPKL saja, pada RPKL bawah kerajaan. RPKL senang untuk buat beli bas. Tapi operator lain susah. So bila buat revamp ni is win-win situation, improvekan ruang punya ridership. Dengan itu operator-operator ni mampu untuk membeli kenderaan yang baru. This to give service back to public. Okay, ada satu video Mungkin tak ada suara, tapi semalam dia test tak ada suara, sebab saya naratifkan lah. Tadi saya highlightkan, ada 8 koridor baru kita perkenalkan. Yang 8 koridor yang kita perkenalkan. Coverage laluan ditambahkan kilometer, balik tambah laluan.
kita tambahan dulu laluan, tambahlah kilometer dia. Servis bus pun kita improve. Pun ada monitor, kita akan linkkan dengan kita punya control center di SPAD. Berapa monitor lah, all bus dekat Lembah Kelang. Laluan bus pun kita improve, nombor laluan bus by corridor right now. Information pun kita letak di jalan-jalan. Semua bus stop ada ni. Dan kerana after SPAD tak ada, so maintenance dia kurang, so now agak ni lah. Kesian ke lah tengok apa berlaku kat situ. Jadi yang kata, this is information. Buat information supaya orang tahu dia nak ke mana. Kita buat inventory di Kuala Lumpur ni, kita Lembah Kelang ada 9,000 lebih bus stop. Tapi yang digunakan oleh 6,000 saja. Oleh kerana sebab apa Sebab kadang-kadang bila satu kawasan-kawasan development dibuat, satu adalah developer kena buat bus stop. Tapi bus stop ni tidak mestinya bus lalu. Itulah ada kawasan ada bus stop dan tidak ada perkhidmatan. Sebab itulah. Dari kita banyak tapi yang jalan cuma 6,000 saja, atau 9,000 bus stop di Lembah Kelang. Ni kan information yang kita letak di Lembah Kelang bus stop so you nampak people can see apa ni nak ke mana information dia, so mudahkan user. Okay, ni lah contoh-contoh how you read it. Tadi apa yang berlaku di Malaysia lah. Kita cerita pasal apa yang saya terlibat pula di Saudi Arabia, global chapter. Okay, KLS one thing to make Mekah projek kami adalah Mekah pada transport MPTP, Mekah pada transport program fasa 1. Mecca, one of the most modern and beautiful cities in the world, as well as create an inspiring example of Arabs, Muslims, and the entire world. Provide safe, reliable, world-class public transport system for resident, Umrah, and Hajj visitors. Okay. Just highlight ni adalah world population. Di Asia Pasifik paling ramai 62% daripada kami daripada kawasan Malaysia. Di Afrika 20%. Dan anggaran setahun ada 19 juta orang ke Mekah ni, ke Saudi Arabia ni untuk tujuan apa ni umrah lah, umrah dan haji. 19 juta setahun. Memang tinggi lah. Soalan ni macam Ramadan setiap 10 hari ke akhir Ramadan di Masjidil Haram saja kalau ada 4 juta orang di satu tempat. So boleh kata dalam dunia ni lah paling ramai orang di satu tempat. Nearly 4 million people di Masjidil Haram pada malam 10 terakhir. 19 juta orang buat yearly pilgrim. Hajj lebih kurang 4 juta. Maka population adalah 1.6 million. Local umrah tadi 19 million adalah campur sekali local umrah yang ada 11 juta. International umrah adalah 8 juta setahun. Ini adalah statistik people yang datang ke Mekah ni. MPTP ni kita ada 3 fasa. Fasa satu adalah untuk bus network, kita ada 12 laluan. Fasa 2 kita akan buatkan rail connectivity. Kita depan ni ada projek masak daripada Harmony Station ke dekat Masjidil Haram. We call it fasa 2. Yang fasa 3 adalah komprehensif lah, fasa general. Kita akan jadikan satu public transport yang berdaya saing dan juga all connectivities there. Bandar Mekah ni dia expanded
ada banyak kos perumahan baru yang akan naik. Kalau itulah portion aspek tinggi lah. Yang nampak dekat projek ni kita ada bukan setakat bas yang nampak kita ada road improvement. Improvement ni ada kawasan di mana bas turning tak cukup, kita minta improvement kat situ. Kita ada buat pedestrian bridges mana orang boleh lintas jalan. Kita ada bus stop, ITS system di mana saya dealing dengan sistem di sini, bus terminal dan juga bus operation and maintenance. Okey, ni ada 12 laluan yang kita ada. Ya. Dulu percuma, kami dah bayar pada 1 November lepas, baru lagi RM4 sehala. Laluan 12 dan laluan 7A adalah laluan ekspres, mana dia direct saja, tidak ada berhenti di tengah jalan. Laluan 12 adalah siapa yang nak buat mikat untuk buat umrah di Tanah Air atau Masjid Aisyah. Dan 7A adalah laluan direct daripada Harmain Station, mana you ada Jeddah ke Madinah ke dapat Harmain Station, dan bas ni direct saja terus ke Jabal Omar, paling berdekatan. Inilah bus stop paling dekat sekali dengan Masjidil Haram adalah Jabal Omar punya bus stop. Lain tu terminal terminal kena jaga kaki sikit lah, dalam 100-200 meter. Jabal Omar ni very dekat lah, berada dalam less than 100 meter dah sampai Masjidil Haram. Ni laluan kita ada 12 laluan, nampak komprehensifnya. Ini tak lagi komprehensif, that's why kita ada lagi perlu improvement. Sebabkan nampak jajaran dalam tidak ada, ni boleh kata kita cover just main line saja. Dan laluan nombor 10, laluan nombor 15 dan 12, nombor 2 dan laluan nombor 6 adalah 3 laluan yang keluar daripada area Tanah Haram. Ini stand ada Tanah Haram, Tanah Luar Haram mana you buat mikat. Macam 6 tu dah luar Tanah Haram, nombor 10 tu akhir pun luar Tanah Haram. Laluan nombor 2 pun akhirnya di luar Tanah Haram. Yang lain semua tu memang adalah Tanah Haram. Ini last lepas Ramadan lepas kita 75 passenger passenger pada Ramadan saja 122 trip kita buat. Harian ada 258 passenger sehari. Anggaran apa ni? 1000 trip sehari kita buat dan 12 road lah. Ini adalah statistik terbaru. Okey, sekarang ni kita dah mencapai 100 juta ridership. And daily ridership dah naik, ada 329 ridership. And monthly 9.5 million people using it. Kita ada 438 bus stop, 12 laluan, cover 560 km persegi area dan lebih kurang 800 driver. Kita sekarang ni ada 400 bus. Fasa 2 kita plan ada lagi 100,000 bus masuk. So tu fasa 2. Sekarang dengan je fasa 1. Waktu pun kita dah capai 100 million passenger sejak Februari last year. Okay, ini just brief lah. You may know video tentang Mekah bus. Kita ada TVM untuk beli tiket, mudahkan orang. TVM adalah tiket vending machine. Invest kami pun ada OKU, friendly. Wi-Fi cuma dalam bas. There's information. Bila bas akan sampai.
nampak sini important saya nak highlightkan yang nampak Vision 2030 very critical Bahawa Saudi buat satu vision supaya dia memajukan negara dia because of right now kita pun dah tahu harapan pengetahuan awam saja pun susah so apa ni minyak saja right now dia pun going towards ada vision for Saudi itself. Ini saya highlightkan ni Mekah in future. Satu Marshall Station untuk haji memang ada, bawah tu lah Harman Station, di atas tu adalah rancangan untuk diimprovekan pengetahuan awam. Kata tadi ada 3 fasa, sekarang bukan fasa 1. Ini orang kata Vision 2030. Selalu orang kata kat saya Saudi ni apa ni? Salji ke? Memang ada. Di Tabuk atau dapat turun Jina tu memang ada salji. Waktu-waktu winter lah. Ini kata-kata inilah Vision 2030 di mana Saudi sendiri nak naikkan. Saya letak sini kaya Nani Wai ni adalah perancangan. Perancangan untuk how kita as transporter pun ataupun ni how to plan a city yang lebih inilah. Just anda highlight to you this is new. Sekejap patut tu video. Yang itu orang kata bangunan-bangunan Neom ni jauh dari tanah haram dia adalah utara Saudi. Saudi adalah besar, lebih besar daripada Malaysia, kampung campur Sabah dan Sarawak. So jangan ingat Saudi ni kecil, dia adalah besar. Negara yang agak besar. Ini adalah dia punya port baru Kalau you belajar maritime, inilah. Oxygen adalah port baru. Berada dekat Red Sea, dekat dengan Suez Canal. Sekarang tu dia nak naikkan. Introjena, katakan tempat yang ada semua. Ini projek terbaru, orang ni pernah nampak banyak orang kita pasal The Line, ni ada Line dengan projek sekarang. Pada strategik Neom but anyway it's quite near, not far. Ini adalah ini development Masar daripada Harman Station sampai ke Masjid Haram. Janganlah kalau kita kat sini orang akan kata bangunan you understand why bangunan ni perlu. Sebab macam itu saya katalah 4 juta orang puasa Ramadan saja. Di Masjid Haram saja, dibayangkan yang luar lagi tak boleh masuk to how many people. So, memang perlu lekas tournament untuk pada Mekah ni because of
Muslim dah makin ramai. Kita nak dekat apa? 1 billion, more than a billion Muslim around the world. Dan majoriti diorang pun right now dah mampu untuk buat ibadah. Buat datang sini semua. Because of that, these women are better. Kita perlukan seruan supaya orang nampak dulu Islam itu satu benda yang kita pun boleh memajukan diri kita dan memajukan orang kita sendiri as a Muslim itself. So, satu lagi di Saudi ni, satu adalah for future Saudi mungkin insyaAllah akan menang World Cup 2024. Itu Qatar, bukan Saudi pula sebabkan nobody bidding for 2024 World Cup. Dan tadi kata cerita kat you pasal Trojena di New York. New York pun dah menang untuk host untuk Asian Winter Game pada 2029. Dulu orang kata boleh jadi reality lah. Yes, it can be reality. So that's why that vision is very critical. If government have a political will, you boleh achieve what you want. Kalau kita macam sama kita bergaduh je, that's masalah. So need to strive to be untuk maju lah. Very critical. Okay, then I leave to the floor. Itulah saja saya punya presentation untuk hari ini. I hope you can have some information ataupun minat. Okay. Okay, terima kasih Mr. Faizal. Thanks for your wonderful presentation you just had just now. Just to share, our participant has risen from the early part only 34. Now we have 180 just now. Wow. 180 participant. So fantastic show up. Thank you very much guys for coming. Okay, as the presenter mentioned, this is the question and answer session. So I would like very much to have some questions from our student. So I hope you can share. So ladies and gentlemen yang lain, kalau ada soalan-soalan silakan. Kalau ada soalan boleh raise your hand, tanya ataupun isikan dekat ruang chat box tu. What is your question and I'll read out ataupun kalau presenter boleh nampak dia akan tahu jawab lah. Okay, ada boleh tanya tentang international, boleh tanya tentang Malaysia pun I don't mind. InsyaAllah kalau ada jawab saya jawab. Okay, soalan please. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Maizati Arisha daripada tahun 2 Pengurusan Maritim. Saya nak tanya sedikit dekat Tuan Nizal. Saya nak tanya, adakah syarikat bas public transportation ni menggunakan prinsip ESG? Prinsip apa? ESG. ESG apa tu? Boleh besarkan sikit dia punya ekonomi tu. Okay. Prinsip ESG tu merupakan prinsip yang digunakan oleh investor atau company yang tidak hanya memikirkan tentang keuntungan semata, namun mereka juga memikirkan tentang aspek environment, social and governance. Yes, betul. Saya ambil contoh macam mereka bas kami walaupun sekarang dah start bayar 1 November lepas. Kerana mula dah mula start bayar, kita pun highlight juga di mana currently siapa tak bayar pun kita benarkan naik dulu. Benda ni baru sangat buat payment so kita benarkanlah orang yang naik ni tanpa bayaran. Itu kalau kata social security tu memang ada. Dan di Saudi pun memang you tak nampak sebenarnya banyak social security yang diorang buat. Untuk ni, untuk rakyat itu sendiri, banyak benda yang kerajaan bagi kepada rakyat itu sendirilah. Macam diorang memang ada income bulanan, minimum income bulanan berapa, per household berapa, memang ada. Kita baru ada duit diorang buat. Social security memang ada. Bukan buat itu saja, memang apa yang dia buat sini pun ada social security dia. So kata ESG pun kalau kata in terms of profit, you know kalau mana business area memang business area lah. Itu dah rawanan. Di mana yang betul-betul sosial, macam contoh pengangkutan awam adalah sosial. Memang government take care of it. Even pengangkutan kita punya pengangkutan awam yang right now kita nak letak pun is quite low. For me 4 rial
Orang nama Pak Rian mahal mana kalau Jurana dengan kau kata boleh nampak saya punya map tadi. Jurana tu nak kat apa? Nak kat 70 km kau pergi balik. Kan? So it's quite far lah. Kan macam map saya besarkan sini. Kalau ini you talk about social abilities kita fair kami adalah fair Pak Rial, tapi nampak kawasan nombor 6 ni jauh. 10 ni jauh. Nombor 2 ni jauh. So agak jauh. So ganda social ability makin ada lah. Memang ada. Okey, tapi untuk penjelasan jugalah untuk Cik Faizal tadi ESG merupakan satu jenis cukai yang baru diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia berkaitan dengan economic, social and governance. So dianya satu yang nak menggalakkan pihak corporate untuk not only think about profit tetapi ada aspek of social responsibility, ada aspek of good governance yang mematuhi dari segi ISO standard ke kalau boleh capai to that level. So I think tak ada isu sangat dekat Mekah ni sebab sebab dia pun world class standard. Dia sebab 90 million people come. So I think that's that lah. Sebab nak cater for bilangan jumlah yang begitu ramai untuk datang untuk ibadat haji, umrah dan sebagainya. I think that's a big number to cater for. Kita di Malaysia tak mampu nak handle, bukan sangat tak mampu, belum berfikir to that extent. So ada lagi soalan? 4 juta orang dalam satu kawasan, mana ada? Tak ada. Okay, ada lagi soalan? Soalan lagi yang saya boleh ada lagi ke? Daripada ahli yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Fatin daripada Student Pengurusan Maritim. Saya nak tanya, adakah transport ini berkait dengan net zero? Net apa? Net zero. Zero boleh istilah you all terangkan ni, boleh tak memudahkan, what does it mean? Zero yang mana tu? Boleh elaborate kat net zero tu apa? Line dah putus. Net zero saya pun tak pasti saya benar. Dari segi tax atas segi carbon emission, Net zero I think maybe carbon emission ni. Ya. Betul. Carbon emission About carbon emission. Carbon emission. So what about nampak contoh yang saya letak tadi di NEOM macam the line. The line tu tidak ada kereta langsung The line tu. Oh, tidak ada kereta langsung Yang ada the line. The line pun tidak ada langsung kenderaan dalam tu. Dia ahli menggunakan public transport saja dan dia kata within 15 minutes you can go from one side to other side. Itu adalah NEOM, the line. And the line ni. Dalam video tadi ada the line. Itu memang zero emission. That's why satu thing dan last year climate change punya ni Saudi dah highlight. Dia orang nak try to go for zero carbon emission certain area by 2030 ke 2034. I'm not sure. Tapi memang ada part of government punya initiative to zero emission. Ini bukan negara yang keluar minyak bukannya ni. Okay. Talking about sebagai, segala negara yang mengeluar minyak kan. The talk about alternative fuel ni, yes. Adakah dia merasakan itu suatu threat pada dia? Pergantungan dari segi, sekarang ni dah move into EV, electric vehicle.
But then the world trend is like that. Kita tak tahu lagi macam mana. But I don't know. Scenario di Saudi macam mana? Saudi, okay, even I think banyak pengurutan baru nampak nanti akan berada di NEOM. You pernah dengar Hyperloop? Hyperloop pun sekarang dengan test di NEOM. Paling selalu dia Hyperloop, sama satu yang new transport yang berminyak. Kan? Benda tu banyak dengan di test lah di utara Badai sebab kawasan Greenfield, Greenfield ni senang sikit. Kan, kawasan baru you boleh test computing. Macam Mekah ni memang tak boleh lah. Mana orang kata you nak expand pun dah banyak rumah dah ada, rumah ibadah dah ada. Memang expansion tu memang akan slowly lah. NEOM ni we can go big, bukan di kawasan besar dan right now is kosong. I see. Maka ada is Greenfield. Easy. Compare brownfield. So kalau boleh share, what is the challenges that you face daily lah, especially about 4 million plus passenger moving about just within a month, or what just now you presented just now, what kind of challenge daily ni millions ni? Okay, in terms of operation challenge is one thing laluan ni akan berubah harian waktu Ramadan trafik kan 10 malam terakhir tu memang katakan kalau kita dah plan A to B laluan bas kami tak akan jadi A to B because of you expect people want to dekat katalah mungkin 4 million dia akan spread out you just ambil 10% of 10 million pun cukup lah. 400,000 people at one single area. Ramai tak ramai tu. Dan bukannya ruang keluar sikit-sikit. Biasanya because dia macam tengok bola kalau you boleh lepak bola kejap. Buat ini boleh katakan you habis bayang tahajud kita seorang saya. Ruang akan keluar ada same time. Kan? Orang nak keluar sahur lah, nak balik lah kan. So bayangkan at same time just take 50% ruang balik lah. 50%. Itu dah kat 2 million people. Kan mungkin lagi 2 million duduk kat area Negeri Haram lah. Yang lain tu akan keluar. Kan, you bayangkan actual area memang akan fikan. That's the most challenging. It's not easy Kita nampak Malaysia bila buat hari merdeka, ramai orang betul-betul tengok bola final. Sedikit jalan ramai yang ni. You bayangkan 4 juta orang satu tempat within the same time. Memang tak ada. Orang nampak haji 4 juta tapi haji dia scattered tau. Haji scattered. Nanya kau dah sampai dulu, kau duduk hotel ni, kau dah buat umrah, kau dah buat sa'i, dah buat umrah, dah buat dah buat tawaf semua, you tak pergilah. Haram. Antara you duduk area you sampai ke Arafah. Itu je. Tetapi ini Arafah besar. Tapi bila masih haram, one area yang kecil tu. 4 million people at one time. It's memang challenging, very challenging. Tapi GI is quite good experience lah. Kan? It's very challenging. Orang kata tak challenge, is challenge. Hari-hari cara ubah laluan. Hari-hari bas akan ubah. Walaupun dah kita dengan polis, okay, hari ni macam ni, tapi on the ground itself, on the day itself, akan kata sekali, we call it chaotic. Tapi what kena dulu, memang how can you handle 4 million people Maybe benda ni bila makin lama kita dapat ubah betul-betul orang punya plan, orang perjalanan mungkin akan lebih baik lah. Jadi kata the progress take time. Tak nafikan. Dia kata every time pump besok you buat rail, orang semua naik rail, tidak juga. Kan? Tapi benda tu is take time. Itulah. Okay, I mean talking about that point just now. I mean kalau kata dealing with culture, I mean because it's a melting pot of culture. A lot of people going in and out, macam-macam people background. Ada third world country, ada from developed countries. So I mean how do you deal dengan like language barrier, macam dari segi gender? Macam mana isu-isu macam ni? I think gender especially ada isu tak? Kita ni terlampau kadang-kadang kita dengar cakap orang saya dah pergi banyak negara safe country is Saudi Arabia. Antara kan Saudi, you pergi Dubai pun safe country. Malam-malam 2-3 pagi pun ada perempuan jalan. People no harassment. And orang kata takut dengan no. The safest country is Saudi Arabia. That's why bila polis you kuat, konsumen you kuat, you takut nak buat jahat tau.
Itu. Kan. Kalau itu sini agak sorry jap. I break jap. Ana mau jap. Boleh? Okey. Okey, sementara tu kita boleh atur ni. Ada lagi soalan-soalan lagi, kalau boleh soalan tu kita letakkan dalam ruang chat box ke. Jadi kita boleh susun atur, kita boleh tanya, kita boleh rangkumkan seragam ke macam mana ke? Boleh kan? Kalangan ahli, mohon diletakkan kalau ada soalan, masukkan dalam ruang chat box dan kita akan bacakan so that kita boleh sampaikan pada Mr. Faizal so that he can try to elaborate the better so that we can have a better understanding about what's happening. So I hope all of you can understand what he's trying to convey because Makkah is a holy city for Muslims. Okay, and for that reason and purpose, a huge number of people migrate, move every one particular part of the month. People go there, and a very such number. Okay, so they see more numbers than we regularly do. Okay, I think if you were to say that to happen in Terengganu, it's as unlikely to have that much of people movement to come into Terengganu that much. Okay, so kita ada lagi soalan yang masuk. Sila masukkan soalan kalau boleh. Okay, Adik Azmi, kami sebagai pelajar maritim boleh ke bekerja di sana? Apakah syarat yang diberi? Okay, ada yang tanya pasal employment. Boleh share sikit tak pasal employment? Okay, Saudi ni employment satu lah. You kena ada experience dulu datang sini. Kan? That's why very critical. Kalau cuy tak kisahlah, you maritime tak kisahlah. Macam yang tujuh ya. You maritime oksigen ni. Nampak map pun sini ada. Oksigen memang totally a new development for maritime. Yang ada port baru. Port pun dia buat port ni di luar laut tau. Maknanya it's a reclaimed land. Dia buatnya that port oksigen tu. But my friend is sekarang dekat oksigen. Datang Saudi satu benda dia kandung experience you. 5 tahun ke atas dia experience, insyaAllah. Ada lagi soalan lagi? Dan seperti saya menanya, minatlah kalau you all biar open mind sikit, pergilah kerja luar negara je. Dan bukan jangan tumpul dekat dalam Malaysia saja. Dan minda kita lebih terbuka. Dan kita pun menanya, banyak benda kita boleh bantu sebenarnya. Dan kita boleh bantu Malaysia, bantu family you. Sebenarnya, it's good to experience kerja luar negara banyak. Kalau orang takut, kita takut kalau kita kampung kita nak sama Melayu saja. Kan kawan saya ni saya seorang tapi kawan saya lain. I got Palestinian friend, I got Indian, Pakistan, Saudi, Yemeni, Saudi Syrian, Sudanese, so UK ada, one French ada. So this is how you pun pecahkan union network tau. Kan kita kampung Melayu saja, Malaysia saja, this is how you pecahkan. And buatkan you more dynamic. And it's very critical. Okay, ada 2 soalan lagi ni. Tapi ini soalan berkait juga ni. Nak tanya pasal nak buat internship pula. Isu internship boleh ke kat sana? Keduanya dari segi kena ke mahir bahasa Arab kalau berada di sana? Tidak. Saya mana bahasa Arab ni? So you kerja dengan international company, majority sini banyak international company, no issue on that. No issue on that. You tak payah mahir Arabik pun. Saya tak mahir Arabik. Dah kerja sini dah 4 tahun dah, masuk 2 tahun. Kan? Dua Malaysia sini pun dah kat 10 tahun, dia tak ada pandai cakap Arabik. So tidak, itu bukan batu penghalang. Important you know English. Kalau English tak tahu usah. Kan? Okay, first question ni, dia tanya pasal teknologi. And then dia tanya pasal pengangkutan di Malaysia. Your experience having been there, and then kalau compare to Malaysia, to get to that level, nak sampai world class punya. Okay. How far we shall fall short? Inilah sebab saya kat Malaysia. One thing I say here, kita buatkan benda tu bagus supaya kita ada synergy.
Kuala Synergy. Planning tu memang kita dah ada. Contoh right now yang plan Mekah Bus ni kita bagi kontrak 8.5 tahun operator. Okey, tak apalah. For 4 years government dah cover operation. Tetapi untuk operation you kena ada bus stop. Contoh bus stop gambar saya bus. It's very critical but I like to see it because this is what kata perancangan. Ni besarkan gambar ni. Gambar bus stop. Kita ada information panel, this one, yang kecil ni, and we call it papercast. Malaysia, salahnya bus stop dibuat oleh PBT, orang kata Majlis Bandaraya atau Majlis Bandaran. Operator tak buat. Siapa nak buat bus stop? Siapa nak buat information ni? Kita ada TVM ada duit dekat situ, siapa nak cover? Ini all bus stop saya tunjuk ni adalah satu package tau. No information data ni all ni adalah satu package. Oleh itu dia senang dan dia kata you can improve it because of benda ni dah ada. Dan bila katalah apa ni you boleh improve, benda dah ada. Kan? Semua ni link dengan bus stop. Masalah dekat Malaysia, PBT takkan buat benda ni. Operator kena buat. Itu yang kita kata sinergi tu tidak ada. Sampai bila tak tahu. Perlu adanya integrasi dengan angkutan awam dengan juga majlis. Itu Malaysia memang tidak ada. Very lemah. Sebab kita buat dengan silo, operator bus, PBT. Itu masalahnya. Okey, aku nak bus stop sini tapi information pun nak buat. Kalau PBT boleh kalau PKM boleh buat, boleh lah ada PKM bagi kerajaan. Terengganu siapa nak buat? Benda tu kritikal, nak tahu bahawa. Sebab pengalaman saya saya dulu masa di Kuala Lumpur, saya sampai ke satu bandar Bukit Beruntung. Memang ada bas. Tetapi tak tahu bas tu frekuensi berapa. Masa dulu before kita buat revamp. Itu yang saya buat revamp tu. Sampai bila saya buat yang sampai sana, orang tunggu bas. Masalahnya terus bas sampai Gober. Dia nak tunggu dekat sejam lebih. Kita nak? Nak. Sampai bila? Satu lagi kalau boleh teknologi lah. Semua-semuanya boleh link dengan teknologi macam Google Map apa semua kan. Google Earth boleh tahu bas bila kalau pasal Malaysia tidak ada lagi. Rapid saja ada, operator lain tak ada. Contoh saya pergi New York, saya nak tahu bas sampai berapa, saya buka Google Map buka dekat bus stop tu, you kan tahu bas datang berapa. Dia link directly dengan Google Map. You buka Google Map, you tekan tu bus stop, akan datang, you tahu lah bas berapa datang sampai. Ini teknologi dia akan buat link dengan Google, supaya senang, supaya ni. Malaysia tak ada lagi. Mungkin BKM mungkin ada lah, tapi kau tak nampak. Rail mungkin ada. Itu yang kritikal. Kalau tidak ada information macam ni, kita untuk future, main future boleh dah. Tapi benda ni perlu ada somebody linkkan dengan bus stop, linkkan dia punya laluan operation bus dengan Google dengan apa itu untuk dapatkan real time information. Itu tak ada. Alright. I hope that menjawab soalan pada kita tadi dari segi cabaran tu. Kemudian ada yang bertanya ni tentang pasal Oxagon ni tadi. Sebab dianya satu kawasan yang kosong yang dirancang oleh kerajaan Arab Saudi. Tapi dia belajar kita nak tanya dia, adakah dia trying to do like what is Singapore doing? And then kalau kata if it's so, I mean is Saudi going to look at port as an alternate source of income atau macam mana? Kalau if you can comment on that. Yes. You tahu why? You kena tahu map Saudi tu. Di mana NEOM ni? NEOM ni adalah betul dekat Teluk Aqabah. Masa you keluar Suez Canal, Suez Canal, you akan jemput Essagen dulu. Kalau you datang bila Mediterranean Sea. So for me, in terms of the power of ni memang kuat lah. Memang kuat.
Okey. Dari satu lagi soalan tapi berkaitan dengan port juga ni. Okay. Sebab budak kita ni student maritime, jadi memang dia akan ni. So dia tanya dari segi kemampuan Malaysia lah. Kalau dia nak menjadi sebesar macam Oxagon ni, it's a major punya investment. I don't know. Kerajaan Malaysia have that kind of money nak pump in, especially nak buat kat Pantai Timur. How do you feel? Kita kena lawan Keppel dulu. We need to fight Keppel. Kita ada stand satu yang benda you kena highlight. Singapore bukannya pengeluar minyak. Tetapi China boleh Singapore jadi ekspor minyak. Dia can ekspor minyak walaupun dia tidak ada minyak. Ada silo ruang letak bawah tanah, bawah ni under the sea, dia di mana dia orang simpan bawahnya silo. Diorang beli minyak, diorang ekspor minyak. Bukan negara peluang minyak, tapi diorang boleh ekspor minyak. How good they are in terms of their, kita tak ada lagi. Kita kena buat pergerak. Diorang Keppel tu boleh katakan cover everything around the world. Market berbeza lah. Okay, kalau boleh ni kita take this as a last question. What effort is NEOM making to make efficient public transportation major attraction? Ini satu yang menarik soalan ni sebab dia bercerita tentang future jugalah. Sebab NEOM ni is talking about future areas to be developed kan? Yes. Jadi macam mana you see the connection? Tadi kita dah cerita fasa 1, fasa 2 and third phase. Ini nak connect everything dalam one whole grid of the whole country. The whole country sekarang Saudi pun tengah buat satu dia master plan for rail and cover the whole of Saudi dan juga masuk kepada negara lain macam Abu Dhabi kan. Dia adalah perancangan rail dia. Ini perancangan rail Saudi Arabia. Macam the line itself dia memang di mana tidak ada kereta langsung. That's the line. And maksudnya kalau ada kereta langsung apa? They are within new public transport. Itu yang kita highlight, dia nak gunakan what I call it, the hyperloop. Di NEOM pun orang tengah gunakan Grab pakai drone. Dia tengah testing. Di NEOM ni banyak benda dia tengah testing for new teknologi. A lot of tech R&D. So banyak future nanti akan nampak bukan West tapi di Saudi Arabia nampak mungkin future yang orang akan tiru. Okay. I think that's an eye opener lah. People do view that Saudi Arabia is just mostly as a holy city. Other than that, the function as one of the biggest oil producer. But as a tourist destination is something beyond our mind lah. It's something we have not really think about it. I talk about experience Tak Rafia, kita kat Saudi ni pada pasir je. Bila saya nak explore Saudi dari south sampai ke west, sampai west saya tak habis lagi sampai Sabuk ni. Memang is a very very diverse landscape. And di mana you ada bandar yang ada kawan macam di Abha, Al-Baha. You tak nampak ada kawasan memang ada sungai, ada spring water. Benda-benda ni you tak nampak apa kita tak nampak. Desert. And bila you dah jalan baru you explore. Macam kata orang tak explore, orang akan kata Saudi Arabia semua desert. Tidak. Yes, you nampak map whole desert. Tetapi bila you explore bandar-bandar yang lain, very beautiful and you tercengang, this is Saudi Arabia. Dia kata ada snow tak? Memang ditabuk every year. Walaupun tak tinggi orang kata macam Switzerland, but that's snow. That's part of climate change punya effect No, not climate change. Dia kata kita memang Tabuk sebelum ni memang sejuk bila winter. Memang sejuk Yes, Tabuk utara dia. So memang understand, Saudi is big. Tabuk ada gunung, ada bukit. Orang kata bila di mana ada bukit, ada gunung, bila temperature down, you go zero.
0 Celsius. Wah, Kan? snow lah. Ya, itu Definitely. Even kami di Mekah ni masuk bulan 2 dia memang dah 16 degree 18 degree. You bayanglah utara. Can go to 0. Sebab dah ada snow. Orang tak nampak benda tu kan. Jadi snow. Even you go to Riyadh pun in the winter can go to 2 Celsius. Riyadh. That's normal. Sejuk. People don't know nampak orang kita nampak Mekah dan Madinah. Saudi ni besar. Kan? Macam even di Mekah Islam saja, waktu winter, bayangkan dia punya diverse, dia punya weather is different. Malam siang 30 degree, pagi boleh sampai 18 ke 16 degree. You see? Kalau Malaysia just apa? 4, 26. Just 4 degree beza je. Ini dekat 20 degree beza tau. Pagi, siang dengan malam, dengan subuh. Bayangkan tak? This diverse dia punya weather. Nampak orang nampak, so that's why you kena buka mata berluar negara, you nampak, then you can appreciate the country is. You can appreciate what it is. Okay, ada lagi ke last kita nak go round? Last tadi kalau ada lagi last question, kalau boleh lagi. Nak tanya ke? Kalau tak ada, kita akhiri session kita. Dan kalau boleh last session kita nak buat satu sesi penggambaran ni. Okay, option section. Kalau boleh ahli-ahli sekian untuk buka kamera sekejap untuk kita snapshot the whole group yang telah pun bersedia, yang ada hari ni. Okay. Ada soalan lagi ke? So ruangan chat box kita nampak dah kosong dah, tak ada lagi soalan tertinggal. So again, I would like to thank Cik Faizal. Thank you very much for having this information sharing session. I hope we've not taken too much of your time. We really appreciate your information. That is an eye-opener. Eye-opener. We have really not thought about Mecca as a tourist destination. To have such a global, worldwide, world-class transportation system. Compared to Terengganu, we're still far. We're still far from that. But I think it's something that we can see. I mean, we can use it as something that for us to think about how we want to implement in Terengganu, so on. Okay. Again, thank you very much for this session. If possible, our friends, rakan-rakan sekalian, bolehkah anda membuka anda punya kamera anda sekejap? Bukan kamera dia, bukan sekali dengan dia punya mic dengan mic dia sini terbuka sini. Masyarakat aku tahu kan? Okey, ada lagi minta tolong buka kan? Ramai ni, 167, 68. Wow. Tadi kita punya highest speed 180 tadi. Yeah. Okay, so hopefully kita boleh sebab bandwidth kita pun terhad juga ni. Boleh ke buka lagi? Part. Okay. So inilah saja yang group yang ada. Okay, ready? 1, 2, 3. Sorry, tak ada cuma bunyi snap. Okay. Again, 1, 2, 3. Okay, thank you very much all. Thank you for coming. Thank you for listening to this session. Hopefully we have another session so far in the future. Something that we can, this whole program is really, we really appreciate what's going on. Okay. So, thank you again. Terima kasih kepada Saudara Rizal menjemput saya dan juga semualah hadirin saudara-saudari yang mendengar coletan saya. And I hope give some information and something that you can can relate to, and it's good to have to share my knowledge and experience to you guys. And Ali dapat sembahlah dapat menambahkan ilmu you guys pun.
And so caranya kita ni kalau tak dapat berjumpa, satulah kita menyampaikan ilmu kan. Pak Liz, I sukalah tengok adik kesekian ni kalau next year pun in your future kan, you boleh kerja luar negara kan, kerja Saudi. Saudi naik kan. Potensi dia besar. You nampak projek lepas tu 24 So boleh katakan the demand is very very high until 10 years from now. And we talk about nak jadi World Cup, banyak transport perlu. Banyak benda perlu. So right now bersedialah untuk dapat menerima pengalaman. Kalau you nak kerja luar negara, besok, kalau saya sebagai expatriate, sebenarnya saya mengalu-alukan orang kita keluar. Biasanya kerajaan tak mengalukan. Saya orang kerja mengalukan. Bukan apa, satu adalah you menerima banyak pengalaman. Dan juga dengan pengalaman tu, you are mentally, I can say you are mentally strong. Jangan you jangan salah anggap yang kata, oh luar negara, you punya Islam tak hapus. Tidak. Iman kita, hati kita yang kuat itu. Kan? You tak boleh katakan everybody yang sama-sama. Kalau you nak buat itu, alhamdulillah. Kan? Itu yang kita, very critical is yourself juga. Kan? So money is good lah kalau you peluang. Kalau ada peluang ke luar negara, why not? Kan? Take this opportunity lah. Bukan setakat di Saudi lah. Kalau ada anywhere you go pun, for me is good. Dan dapat kalau kerja di luar negara. Pengalaman saya dan mungkin my point of view. Ini my personal point of view. Understood. Okay, thanks again everyone. Thanks for coming. Thanks for sharing. Thank you for your time again. I'd like to remind our friend Cik Faizal been coming from Arab Saudi. This is time bukan kat Malaysia ni tau. Nampak macam saya Malaysia. Tapi sebenarnya saya baru pukul 11. Alhamdulillah dah pukul 4 itulah keadaannya. Alright, thank you again. Thank you very much. Bye-bye everybody. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi